Assalamualaikum dan hai guys, saya Arif Ismail dan selamat datang ke channel Mobile Jaya. Jadi hari ni kita ada sebuah smartphone yang ramai minta saya review phone ni sebab katanya dekat dalam ni ada specs yang berbaloi untuk harganya, iaitu Realme 7 5G. Kalau tengok specs, memang nampaklah phone ni ramai yang tertarik sebab dia guna skrin 120Hz yang memang smooth, lepas tu guna 8GB RAM, guna storage 128GB dengan teknologi UFS 2.1. So, storage dia memang sangat laju. Dan bateri phone ni pun sangat besar, iaitu 5000 mAh dan ada support untuk fast charging 30W. Tapi apa yang menarik sekali dengan phone ni ialah ni merupakan phone pertama yang dijual dekat Malaysia secara rasmi yang menggunakan chipset MediaTek Dimensity 800U. So, dia ada 5G dan kita nak tengoklah macam mana performance chipset ni boleh pergi. Dan phone ni juga merupakan antara phone 5G termurah dekat Malaysia setakat video ini dibuat. So, untuk kegunaan long term, mungkin ramailah yang tengah consider untuk beli phone ni. Jadi, saya pun dah gunakan phone ni lebih daripada 3 minggu dan tanpa melengahkan masa lagi, ini review saya untuk Realme 7 5G. Pertama sekali, dalam kotak Realme 7 5G ni, selain daripada smartphone ni, korang akan dapat juga printed material dan free TPU case. So, tak perlu susah-susah nak beli case lain untuk protect phone korang. Lepas tu dalam ni ada kabel USB-A ke USB-C. Lepas tu ada SIM ejector tool. Dan akhir sekali ada charger 30W dart charge yang dikatakan boleh full charge phone ni dalam masa hanya 65 minit sahaja. So, untuk design phone ni, kalau first time tengok daripada depan, saya boleh kata yang design dia memang nampak premium. Tak nampak murah. Walaupun body dia guna plastik dan bukan kaca. Dia ada efek mirror finish macam tu, so memang nampak cun. Dan kemasan dia memang susah nak nampak kesan cap jari. So tak adalah timbul masalah phone ni comot ataupun cepat kotor. Cuma kalau pilih warna flash silver macam dekat tangan saya ni, korang akan nampak lah ada logo Realme yang besar alam ni. Dan korang still ada option untuk pilih warna mist blue kalau korang prefer logo Realme yang lebih kecil. Dan binaan phone ni memang solid, rasa kukuh bila pegang. Dan saya suka dengan dimension phone ni yang tak rasa tebal dan tak rasa berat sangat walaupun bateri phone ni agak besar. Dekat sebelah kanan phone ni ada fingerprint scanner yang juga berfungsi sebagai power button yang mana dia memang accurate dan sangat laju. Dan korang pun boleh guna fungsi face unlock kalau nak senangkan lagi unlock phone ni. Dekat sebelah kiri ada volume button dan kat atas ni ada dual SIM slot yang korang boleh masukkan kad microSD dekat slot SIM kedua. Dekat bahagian atas tak ada sebarang port sambungan. Dan dekat bahagian bawah ada earphone jack, USB-C. Cuma sayangnya phone ni dia guna mono speaker sahaja. Tapi phone ni masih ada Dolby Atmos untuk dapatkan 3D sound effect. Cuma korang kena guna earphone baru boleh onkan fungsi ni dekat bahagian setting. Untuk skrin phone ni dia guna skrin bersaiz 6.5 inci menggunakan paparan panel jenis IPS LCD. Dan yang bestnya phone ni ada refresh rate 120Hz. So kalau korang tengok konten dekat skrin phone ni, korang akan nampak smooth je. Dia punya pergerakan animation pun nampak lancar je. Memang best kalau nak guna. Dekat dalam setting refresh rate, korang boleh pilih auto select. Yang mana setting ni dia macam adaptive refresh rate. So dia akan tukar refresh rate jadi 60, 90 atau 120Hz berdasarkan suatu app. Ataupun korang boleh pilih setting untuk fix 120Hz supaya skrin stay dengan 120Hz ni. Atau pilih 60Hz untuk jimatkan lagi penggunaan bateri. Dan untuk kualiti skrin phone ni, saya boleh kata yang dia guna panel IPS LCD yang bagus. Boleh bagi warna yang terang, viewing angle yang luas dan ada pengesahan wideband L1 untuk bolehkan korang tengok konten HD dekat Netflix. Untuk interface phone ni, dia menggunakan Realme UI 1.0 berdasarkan Android 10 yang mana dia punya interface tu nampak colourful, macam dekat phone Realme yang lain. Dekat dalam ni, korang boleh ubah tema yang korang boleh download. Boleh onkan fungsi dark mode kalau korang suka tema yang berwarna gelap. Dan boleh onkan fungsi swipe gesture kalau korang suka navigate guna gesture. Dekat phone ni pun ada internal sound recorder yang korang boleh record mic dan internal sound secara serentak. Dan ada fungsi game space untuk mudahkan korang block notification dan monitor bacaan frame rate. Untuk performance phone ni dia menggunakan chipset MediaTek Dimensity 800U yang berasaskan 7nm yang mana dia lawan dengan chipset Snapdragon 765G yang kedua-dua chipset ni pun ada 5G. Performance dia memang laju habis lah. Kalau korang guna phone ni untuk harian, memang susah nak nampak kesan lag atau hiccup. Tambah-tambah lagi, storage UFS 2.1 dia memang laju untuk bolehkan apps buka dengan cepat dan smoothkan lagi operation masa multitasking.
Untuk gaming, game macam PUBG Mobile boleh set grafik HD High atau Smooth Ultra. Dan fungsi gyro dia memang accurate kalau korang suka guna fungsi gyro ni. Nak main Genshin Impact dekat phone ni pun boleh. Cuma saya sarankan korang untuk set grafik medium dan offkan motion blur kalau korang nak gaming experience yang lebih smooth. Game lain macam Mobile Legends, League of Legends pun boleh set grafik high. Dan yang bestnya, phone ni tak rasa panas walaupun main game dalam jangka masa yang lama. Dari segi kamera, phone ni ada setup 4 kamera yang mana korang boleh dapat sensor wide, ultra wide, makro dan juga dia ada satu sensor black and white untuk bolehkan dia hasilkan portrait dan juga gambar monokrom yang lebih baik. Dekat dalam app kamera dia, korang boleh guna fungsi nightscape untuk gambar malam yang lagi terang. Lepas tu ada mode 48 megapiksel untuk ambil gambar high resolution dan sejumlah fungsi yang menarik macam time lapse, ultra macro, slow mo dan panorama. Untuk kawalan manual dia, korang boleh adjust ISO sampai 3200, boleh ubah shutter speed sehingga 32 saat dan boleh onkan fungsi RAW untuk bolehkan phone ni ambil gambar dalam RAW format. Untuk hasilan dia, kamera utama phone ni boleh bagi gambar yang terang. Keperincian image dia pun sharp dan saya suka dengan keupayaan dynamic range dia yang sangat baik walaupun guna dalam mode auto. Kalau nak cantik lagi, phone ni pun ada fungsi nightscape yang dia boleh improvekan shot tu jadi lebih terang, lebih tajam dan kurangkan hasilan noise dalam gambar. Dan phone ni pun ada kamera ultra wide, cuma dari segi kualiti tu agak soft dan mudah hasilkan kesan noise. So saya nasihatkan korang untuk guna kamera ultra wide ni masa hanya waktu siang ataupun dekat tempat yang terang. Dan kamera selfie dia pun agak average sebab muka akan nampak soft dan warna kulit tetap diputihkan walaupun saya dah offkan fungsi beautify. Tapi dari segi video, phone ni boleh hasilkan rakaman yang stabil even korang pegang phone ni secara handheld dan rakam dalam resolusi 4K. Cuma saya perasan warna dia akan jadi pekat kalau korang guna resolusi 4K. So kalau nak warna yang lebih neutral, better korang rakam dalam resolusi 1080p. Okey, ini merupakan percubaan daripada kamera hadapan Realme 7 5G dan sekarang ni saya berada di sekitar Stadium Ceras untuk mencuba kamera hadapan telefon ini. Phone ni ada kapasiti bateri yang besar iaitu 5000 mAh. So dengan adanya support untuk 5G, memang bateri besar ni kena ada supaya dia boleh bagi ketahanan bateri yang lebih lama. Phone ni boleh guna dari pagi sampai ke malam dengan bacaan screen on time sekitar 8 jam 14 minit kalau korang set refresh rate adaptive dan boleh panjangkan lagi kalau korang set refresh rate tu jadi 60Hz sahaja. Dan phone ni pun ada fast charging 30W yang membolehkan phone ni di full charge dalam masa 65 minit yang mana masih dikira laju untuk charge phone dengan bateri 5000 mAh ni. Walaupun Realme 7 5G ni antara phone 5G yang termurah, fungsi yang dia bagi memang rasa value for money sebab dia ada skrin 120Hz, chipset Dimensity 800U yang laju dan kurang haba. Lepas tu kamera utama dia pun boleh bagi gambar yang sangat baik untuk kegunaan harian. Bateri pun dapat 5000 mAh dan ada fungsi fast charging 30W yang boleh singkatkan masa charging phone ni. Cuma kualiti kamera ultra wide dengan selfie dia agak sederhana sebab kualiti yang dia bagi memang agak soft dan speaker phone ni dia guna setup mono speaker sahaja. So bunyi dia memang tak puas nak dengar kalau banding dengan setup stereo speaker. Tapi selain daripada itu, phone ni memang recommend sangat untuk korang yang nakkan phone yang seimbang, berbaloi untuk harganya dan ada fungsi 5G untuk bolehkan phone ni sesuai digunakan untuk kegunaan long term. Jadi sekian sahaja daripada saya Arif Ismail untuk review Realme 7 5G pada kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe sebab lepas ni kita akan ada review Google Pixel 4 XL FTU iaitu unit Pixel 4 yang dijual dengan harga yang lebih murah dan review Teclas M40 iaitu tablet dengan 6GB RAM dengan storage 128GB. Macam biasa, kalau korang ada sebarang soalan ke cadangan ke, jangan segan silu untuk tinggalkan dekat bahagian komen di bahagian bawah ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan waktu. Assalamualaikum dan bye-bye.